أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا دوما في حفظ الله تعالى ورعايته. Jadi kalau ikutkan sebenarnya kita punya pengajian untuk al-khatabah, maharat fanul ilqa wal khatabah ni, seperti mana sebelum ni ustaz masuk kelas, ustaz dah biasakan bercakap bahasa Arab dengan tu ataupun bahasa Inggeris. Bahasa Melayu sebelum ni memang kita dah cuba untuk haramkan terus, tapi memandangkan situasi bila kita buat pengajian dekat secara online macam ni dan tidak ada interaksi antara dua pihak, sebab dia hanya sekadar video saya bercakap. Jadi saya terpaksalah gunakan bahasa Melayu dulu, sebab yang penting pada maharat atau fanul ilqa ni adalah pemahaman untuk kaedah kita menyampaikan sesuatu ilmu itu di dalam bahasa Arab. Jadi dia ada kaedah tersendiri. Bila sebut tentang orang kata ni kemahiran penyampaian ni, dia macam-macam. Dia bukan bahasa Arab sahaja. Bahasa Melayu ada kemahiran dia sendiri, bahasa Inggeris, bahasa yang lain pun ada juga kemahiran. Tapi kita nak fokuskan kat sini adalah bahasa Arab. Sebab kita nak ke arah last kali kita boleh budayakan bahasa Arab. Kita nak kena masuk ke dalam budaya bahasa Arab. Bukan kita nak bawa budaya Arab itu ke dalam bahasa Arab itu ke dalam budaya kita. Jadi akhirnya kita akan cakap dengan uslub ataupun kaedah atau susunan ayat yang mana tulisannya Arab tapi bukan uslub orang Arab cakap, bukan budaya orang Arab cakap. Akhirnya bila kita rasa kita cakap bahasa Arab, bila bertutur dengan orang Arab pun tak faham. Sebab kita tak masuk ke dalam budaya dia. Biasanya kita budaya Arab tu kita bawa ke kita, itu yang bunyinya memang tak sedap lah. Orang Arab dengar pun dia tak kata ini bukan gaya Arab. Jadi sebenarnya ini pun adalah kelas yang kedua, betul tak? Kelas yang pertama kita dah pun buat dekat Zoom pada minggu lepas ataupun pada 2 minggu lepas kan, tak silap ustaz. Jadi kita dah buat dekat situ, cuma masalahnya di Zoom ni ada yang line clear, dia akan dengar dengan baik lah. Yang mana line kurang baik, maka dia pun tak berapa nak clear dengar daripada ustaz. Okey, jadi pada minggu sebelum ni, pada kelas yang pertama, ustaz dah menyentuh tentang sedikit mukaddimah. Sebab dalam perancangan pengajaran yang ustaz bagi pada antum tu, tak silap ustaz, sebenarnya kita ada 5 poin yang utama bila nak belajar memahami fanul ilqa wal khatabah berdasarkan silibus kitab yang ustaz pakai. Ustaz ambil yang Dr. Tariq Aswaidan, iaitu fanul ilqa ar-ra'i', iaitu seni penyampaian yang menarik. Yang mana buku ni bagi ustaz saya rasa macam agak underrated, sebab buku ni dia mempunyai satu susunan silibus yang sangat sistematik dan cantik untuk dijadikan sebagai satu silibus yang baik bagi mana-mana yang institusi nak guna untuk seni ni. Tapi jaranglah saya boleh dikatakan jarang ada dekat Malaysia. Hatta PDF dia pun dalam bentuk yang tak berapa nak cantik, tapi terpaksalah ini je yang kita ada. Jadi ustaz dah fotostick sikit untuk ustaz lah, berdasarkan beberapa tajuk. Siapa yang ada kelebihan printer dekat rumah, kalau boleh lebih baik macam tu lah. Tapi kalau tak ada, guna laptop. Kalau tak ada pun, at least pun smartphone pun tidak ada masalah. Yang penting cuba baca, sebab kita akan jadikan sebagai bahan utama. Okey, jadi kita dah menyentuh sedikit mukadimah tentang apa itu 5P, 5P. P yang pertama iaitu planning. P yang kedua iaitu preparation, and then pattern, kemudian presentation, dan last sekali performance evaluation. Yang mana dalam bahasa Arab ni yang pertama adalah at-takhtid, iaitu perancangan. Bila kita nak menyampaikan sesuatu khatabah
Dan Ustaz dah sampai sebelum ni disebut khutabah, ini tidak memberi makna khutbah semata-mata, khutbah yang kita biasa tengok, khutbah Jumaat, khutbah raya ke apa semua, bukan itu sahaja. Tapi dia sebut tentang khutabah, dia merangkumi setiap penyampaian yang mempunyai dua rukun atau komponen utama, iaitu adanya penyampai dan adanya orang yang mendengar. Jadi kalau dia bercakap seorang, tidak ada pendengar, dia tak jadi khutabah. Tapi bila ada je dua komponen ni, maka kita akan disebut sesuatu penyampaian itu sebagai al-khutabah. Jadi yang pertama yang penting adalah planning ataupun at-takhtit. Takhtit ni penting, planning. Kita nak menyampaikan apa hari ni. Kalau contohlah kita pergi kalau hari ni aku sebagai khatib Jumaat, ataupun minggu ini aku akan jadi khatib Jumaat, hari ni hari Isnin, ada beberapa hari lagi sebelum hari Jumaat. Jadi kena ada perancangan apa yang kita nak sampaikan. Kemudian yang kedua al-i'dad, persediaan tempat, mikrofon, apa semua, suasana macam mana, okey ataupun tidak. Kemudian at-tasalsul, pada penyampaian kita sendiri kena ada tasalsul, iaitu pola. Kita kena macam kita buat karangan, ada muqaddimah, ada pendahuluan, ada isi kandungan, dan last sekali ada penutup. Jadi macam tu juga khutabah ataupun khutbah, dia mesti ada muqaddimah, dia mesti ada isi kandungan, dan dia mesti ada khatimah. Dan paling penting di dalam pola khutabah itu adalah tarabut al-khutbah, iaitu antara setiap muqaddimah berpindah kepada isi satu, isi satu berpindah kepada isi dua, isi dua pindah kepada isi tiga, dan last sekali adalah khatimah. Yang paling penting adalah at-tarabut, keberkaitan, yang mana bila daripada muqaddimah masuk ke isi satu, dia tak lari tajuk, isi dua tak lari pada tajuk satu, isi tiga tak masih lari pada tajuk dua, dan last sekali adalah penutup. Dan penutup mesti ada kaitan dengan yang sebelum tu. Sekali adalah berkaitan dengan performance evaluation ataupun taqyimul ada. Jadi setelah kita membuat penyampaian al-ilqa pada fasa yang keempat, jadi last sekali fasa terakhir adalah penilaian kita. Jadi Dr. Tariq As-Suwaidan di dalam kitab dia Fannu al-Ilqa ar-Ra'i' ni, dia dah meletakkan satu garis ukur, garis panduan nak menyatakan penyampaian kita itu baik ataupun tidak. Jadi pada tahap yang mana, mumtaz ke, jayid jidan ke, jayid ke. Jadi penilaian tersebut, evaluation tu Dr. Tariq As-Suwaidan telah buat dekat dalam ni. Jadi senang nanti kita akan belajar macam mana kita nak menilai prestasi performance kita, iaitu penyampaian kita. Jadi itu saja. Jadi antara muqaddimah yang Ustaz dah sebut sebelum ni, iaitu apa itu ta'rif khutabah, definisi khutabah itu sendiri. Jadi Ustaz ambil yang mana ringkas terus, iaitu huwa fannu musyafahatil jumhur litta'thir 'alaihim aw istimalatihim. Fannu, seni, musyafahatil jumhur, pengucapan kepada masyarakat awam, litta'thir 'alaihim, untuk memberi kesan kepada mereka, aw istimalatihim, ataupun menarik mereka terhadap, supaya cenderung terhadap apa yang kita nak sampaikan. Jadi itu maksud al-khutabah. Jadi dia mesti ada satu isi, dia mesti ada satu objektif terhadap penyampaian kita, yang mana pengakhirannya kita nak bagi orang mendengar itu terkesan dengan apa yang kita sampaikan, ataupun mungkin ada satu fikrah, satu pemikiran yang kita nak sampaikan, idea yang kita nak sampaikan kepada orang awam. Akhirnya bila kita sampaikan, orang boleh cenderung untuk menerima pendapat kita tersebut. Jadi itu maksud al-khutabah. Jadi sebabkan khutabah ni dia bermain dengan perasaan, pemikiran masyarakat orang ataupun pendengar yang ada di hadapan kita. Disebabkan itulah benda ni diperlukan kepada persediaan dan juga perancangan yang jelas lah bila kita nak menyampaikan sesuatu khutbah ataupun khutabah. Cumanya okeylah, Ustaz ambil sikit daripada daripada muka surat 22, iaitu fawaid al-khutabah. Saya rasa pada minggu sebelum ni kita tak sempat nak sentuh bab ni. Macam saya cakap tadi, bila sebut tentang al-khutabah, dia tidak lari daripada dua komponen, iaitu orang yang menyampai, al-khatib, kemudian al-mustami'un, iaitu orang yang mendengar. Jadi daripada situ Dr. Tariq As-Suwaidan dibahagikan faedah khutbah itu kepada dua. Faedah fawaid ijtimaiyah, itu berkaitan dengan masyarakat awam,
Kemudian fawaid syakhsiyah, iaitu faedah yang berbalik kepada personal, peribadi orang yang penyampai. Jadi kalau untuk masyarakat awam, antara poin antara kelebihan yang akan berbalik kepada diri mereka adalah al-hathu 'alal amal allati ta'ulu bin naf'i 'alal mustami'in. Jadi kalaulah khutbah itu berkisarkan tentang perkara yang baik, jadi bila penyampai itu mempunyai penyampaian yang baik, maka orang bila mendengar dan dia mengikut saranan orang yang menyampaikan, maka faedah itu akan berbalik kepada orang yang mendengar. Begitu juga kalau isi kandungannya mengandungi amaran atau pencegahan daripada sesuatu yang tidak baik, maka bila mana penyampaian itu dapat memberi kesan kepada orang yang mendengar, maka orang yang mendengar itu akan mendapat manfaat dengan menjauhi perkara yang ingin penyampai itu jauhkan dia daripada orang yang mendengar. Contohnya isu COVID-19 sekarang atau coronavirus. Jadi bila orang yang menyampaikan, dia dapat menyampaikan tentang bahawa betapa bahayanya coronavirus atau virus COVID-19 ni, dan betapa pentingnya untuk kita sekarang stay at home ataupun ilzam bil bait. Jadi bila orang faham tentang kepentingan ni, maka orang akan lari jauh daripada buat perkara yang tidak sepatutnya, supaya mendapat manfaat itu balik kepada diri orang yang mendengar. Itulah maksudnya poin yang kedua, at-tanfir min al-a'mal as-sayyi'ah 'ala al-fardi aw al-mujtama'. Kemudian antara poin yang disebut adalah itharatu hamasin nas tijah qadiyatin muayyanah, iaitu membangkitkan semangat ke dalam diri ke orang yang mendengar. Jadi contoh, dia bawa satu isu yang mana isu tersebut isu yang hangat, dan penyampaian dia pun penyampaian yang sangat baik. Akhirnya orang yang mendengar bersemangat untuk, contohlah kalau macam saudari kita dekat Palestin, dan mereka orang kata ni berjihad menentang kezaliman kaum Yahudi Zionis dekat sana. Jadi bila nak bangkitkan semangat diorang untuk berjihad, sebab diorang ni kalau diorang faham, maka diorang sanggup untuk mengorbankan diri dan keluarga, sanggup untuk orang kata ni menumpahkan darah untuk mempertahankan rumah ketiga Allah SWT di sana. Jadi kalau orang yang menyampaikan tu bukan orang yang mempunyai yang kata penyampaian yang baik, jadi orang pun tak dapat nak bayangkan orang ni kalau dia pergi ni boleh terbunuh diri dia. Tapi kalau dia tak dapat nak masuk ke dalam hati orang yang mendengar, maka tidak ada faedah lah. Jadi kalau penyampai itu penyampaian yang baik, maka masyarakat akan mendapat faedah tersebut. Kemudian faedah yang berbalik kepada diri, ini yang penting antum sebagai pelajar turas. Bila antum ada kemahiran penyampaian yang baik, benda ni akan berbalik kepada diri antum juga sendiri. Iaitu yang pertama, fursatun lilitisal al-mubashir ma'an nas, suatu peluang untuk bermuamalah secara langsung dengan masyarakat awam. Sebab bila kita belajar agama, expectation masyarakat adalah bila balik kita akan masuk kepada masyarakat. Jadi kalau kita tak pandai nak masuk secara langsung kepada masyarakat, itu akan ada masalah. Kemudian majal libina'i al-alaqat, sebagai satu platform. Bila kita pandai bercakap, orang pun tertarik pada kita. Jadi ini akan menjadi satu platform untuk kita membina alaqah, iaitu hubungan yang baik dengan masyarakat. Dan mungkin saya ambil poin yang last sekali, iaitu ziyadatu furasin najah fil hayah. Dengan adanya kelebihan pertuturan pengucapan awam ini, lagi dalam bahasa Arab, maka ia akan membuka peluang yang lebih cerah untuk berjaya di dalam kehidupan. Kemudian pengarang menyatakan tentang al-khutabah fil Islam, macam mana zaman jahiliah dulu, kemudian bila Islam masuk, dan apa ciri-ciri khutabah yang Islam bawa. Dan di mana pengarang lepas tu menunjukkan bahawa Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran bahawa para rasul dan anbiya, mereka juga mempunyai lisan ataupun mempunyai kemahiran pertuturan khutabah yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, sebab mereka nak berdakwah kepada manusia. Jadi kemahiran itu Allah Ta'ala telah letakkan
secara semula jadinya pada rasul dan juga anbiya. Dan yang last sekali, yang ini penting sebab apa, pada kelas yang lepas memang tak ada, tapi inilah orang kata yang saya nak cuba sampaikan pada minggu lepas tapi tak dapat, iaitu muwasafatul khatib al-mutamayyiz, ciri-ciri seorang penyampai yang baik. Jadi benda ni kena ada, at least walaupun sekarang ni memang antum kena tekankan dulu kemahiran yang ada pada saraf, nahwu, kemudian maharat al-hiwar wal istima', iaitu pertuturan dan juga mendengar, dan kemudian maharatul insya' wal mutala'ah, iaitu kemahiran mengarang ayat, penulisan dan juga pembacaan. Dan kemudian dia akan datang kemahiran al-ilqa' wal khatabah. Walaupun ilmu ini hanyalah sebagai penambah perisa, namun macam saya cakap tadi, kita dah sebut tentang faedah tu, dia sebenarnya sangat penting. Dia lagi sebagai antum yang akan jadi ahli turas. Jadi yang pertama adalah al-ilmu, iaitu ilmu. Penting tak penting? Sangat penting. Ilmu apa? Ilmu bahasa Arab ke? Bukan ilmu bahasa Arab. Sebab isu ni sekarang ni kita dah pandai. Kita dah ada macam nahwu, saraf tu kita dah ada. Tapi sekarang ni ilmu yang dimaksudkan kat sini adalah thaqafah ammah, tentang apa kita nak cakap, ilmu pengetahuan tentang apa yang kita nak sampaikan. Kalau kita tak ada ilmu tentang apa kita nak sampaikan, maka kita takkan cakap tanpa objektif, maka kita akan sampai. Matlamat tak ada, bercakap macam contoh kita berjalan tak ada matlamat, macam mana kita nak cakap kita sampai? Apa kita punya rubrik, apa kita punya garis panduan yang nak menyatakan kita sampai, sebab kita tak ada matlamat. Tapi bila kita bercakap, kita ada matlamat, kita tahu apa yang kita nak cakap, maka kat situ bahawa kita boleh buat penilaian terhadap penyampaian kita. Kemudian al-i'dadu jayyid, penyampaian, persediaan yang baik. Yang walaupun kita akan belajar nanti tentang bahagian persediaan ni, namun benda ni kita kena letak dalam minda, persediaan tu kena ada. Kemudian maharat lughawiyah, berkaitan dengan antum belajar tu lah dengan Ustaz Salah dan empat orang lagi asatizah yang lain. Itu pun maharatnya, itu maharat yang sebenarnya paling utama untuk membina maharat al-ilqa'. Kemudian Ustaz skip sikit kepada al-thiqatu bin nafs, kepercayaan kepada diri. Jadi insya-Allah sebenarnya dengan penyampaian dengan maharatul ilqa' ni, dengan memarasah, dengan kebiasaan kita di dalam antum bila dah biasa nanti duduk di hadapan. Sebab tu Ustaz minta antum buat video. Kenapa Ustaz tak nak bagi suara? Sebab suara sebenarnya kita tak, dia bukan perkara yang kita nak kena pecahkan. Iaitu orang semua dah biasa dah, setakat bercakap, setakat hantar voice note macam tu, kita tak rasa takut. Tapi bila kita nak berhadapan dan tunjuk video, alamak, kita macam risau. Boleh ke tak aku ni? Yakin ke tak? Kalau aku sampaikan ni, orang kata ni, dia mesti orang yang tak biasa, dia akan rasa malu. Jadi benda tu kita nak pecahkan daripada diri kita. Sebab bila jadi nak jadi khatib, bila nak jadi orang yang pendakwah, orang yang nak menyampaikan, dia mesti ilmu dia itu sampai kepada orang lain. Jadi kalau dia tidak ada kepercayaan dan keyakinan kepada diri dia sendiri, macam mana benda tu nak sampai kepada orang lain? Jadi mesti percaya dulu dengan diri sendiri, yakin itu kena ada dalam diri, baru insya-Allah sampai pada orang lain. Kemudian antara yang penting yang Ustaz ambil kat sini, poin yang last lah, walaupun dia ada banyak poin yang lain, iaitu mura'atu halis sami'in, iaitu meraihkan suasana orang di hadapan kita pendengar. Jadi contoh macam kalau kita buat khutbah Jumaat, jadi kita tak tahu, kadang-kadang ada orang masuk pukul 2 kerja, ada orang masuk kerja pukul 2 suku, ada masuk pukul 2.30. Walaupun perkara yang kita sampaikan itu penting untuk mereka dunia dan akhirat, tapi disebabkan kehidupan, disebabkan macam buat kerja tadilah, disebabkan kerja dia tu tadi, dan dia tak boleh nak fokus dah. Hebat macam mana pun penyampaian kita, kalau kita tak pandai nak menjaga orang di hadapan kita, jadi memang akan ada
dia akan daripada, walaupun penting perkara kita sampaikan, akhirnya menjadi perkara yang tidak penting bagi mereka pada saat dan ketika itu, lagi bila mereka tak dapat nak fokus. Jadi itu semua sebenarnya kita akan belajar daripada semasa ke semasa. Cuma Dr. Tariq dia letakkan ini sebagai mukadimah persediaan terhadap apa yang kita akan dapat, kemahiran yang kita akan dapat pada penghujung daripada kitab dia ni, dan daripada apa yang kita akan praktiskan. Jadi insya-Allah bab praktis ni, kalau antum dah tengok rancangan pengajaran yang Ustaz bagi, walaupun tak lengkap lagi, cuma secara gambaran kasarnya dah ada, iaitu Ustaz bahagikan setiap daripada tajuk yang ada pada kitab ni. Sebenarnya total kitab ni ada lebih kurang 6 tajuk. Setiap 6 tu Ustaz bagikan kepada 2, sebab untuk cover satu minggu dengan satu tajuk tu memang agak susah. Jadi setiap minggu tu Ustaz bagikan kepada 2, dan setiap daripada tajuk tu pula, pada minggu hadapan tu Ustaz akan skip kelas dan Ustaz akan buatkan aktiviti. Jadi macam mana antum dah dah mula pun aktiviti pertama, betul tak? Iaitu membaca khutbah Sayyidina Umar daripada silsilah ataupun drama bersiri berkaitan dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cerita ni bagi Ustaz agak underrated dari sudut benefit yang orang ambil daripadanya. Dia memang sangat diterima, sangat luas penerimaannya, tapi kebanyakan orang hanya tengok ini sebagai satu cerita yang orang nak mengenali sirah Nabi SAW dan juga para sahabat. Tapi sebenarnya dari sudut lain, kalau nak ambil dari sudut bahasa lah, dia mempunyai bahasa yang sangat kaya dekat dalam ni. Subhanallah, bila dia nak marah ke, dia nak mengutuk ke, dia nak perang ke, dia nak cakap baik ke, cakap jahat, kasar ke, semuanya menggunakan bahasa fusha dan bahasa yang sangat indah, yang mana orang kata ni jarang daripada pertuturan sehari yang kita guna. Dan inilah kalau boleh antum ambil dan dapat, subhanallah, antum praktikan dekat dalam kehidupan seharian, dia akan jadi satu pertuturan yang antum akan bercakap lain daripada orang lain. Pertuturan antum pun jauh lebih sedap didengar daripada orang lain. Jadi insya-Allah pada minggu ataupun dalam minggu ni juga insya-Allah saya akan bagi satu khutbah, bukan khutbah lah, mungkin orang kata perbualan. Ustaz tertarik pada episod pertama ni, perbualan antara bila datang satu kafilah daripada Bani Khuza'ah kepada Sayyidina Umar, meminta untuk sedikit orang kata minuman untuk mereka minum dan diberikan kepada ternak kepada unta mereka. Perbualan tu bagi Ustaz agak menarik. Yang tu selain daripada khutbah Sayyidina Umar ni, kita akan buat yang tu juga, dan mungkin kita akan praktiskan beberapa situasi yang berada dekat dalam drama bersiri tersebut. Kita ambil manfaat, sebab banyak benefit yang kita boleh dapat. Dan video yang antum dah bagi tu berkaitan dengan khutbah Sayyidina Umar, Ustaz akan buat sedikit evaluation. Mungkin pada video yang berikutnya selepas pada ni, insya-Allah Ustaz akan buat sedikit penilaian lah terhadap tu, dan Ustaz akan beritahu mana yang boleh ditambah baik dari sudut penyampaian, insya-Allah. Okey, jadi itu sahaja untuk sementara, untuk buat masa ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.